Assalamualaikum anak-anak murid cikgu. Cikgu Amal dekat sini. Hari ini cikgu akan sambung lagi pendidikan kesihatan tahun 4 dengan tajuk yang baru. Jadi sebelum cikgu mulakan video yang cikgu telah sediakan, cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat fokus. Kalau tidak faham, nanti boleh ulang semula video yang telah cikgu sediakan. Dan di akhir pembelajaran nanti, kita sama-sama buat latihan. Okey? So, tanpa berlengah lagi, mari cikgu mulakan video ini. Cara menguruskan konflik dan stres. Usah dibiarkan, mari selesaikan. Ini tajuk kita hari ini. Tahukah anda apa itu konflik dan kenapa konflik boleh berlaku dalam kehidupan? Konflik. Okey. Konfliknya keadaan rasa tidak puas hati, perselisihan faham, bertentangan pendapat dan mementingkan diri sendiri. Itu maksud konflik. Kemudian kita pergi video yang seterusnya. Konflik yang berpanjangan dan tidak diselesaikan akan menyebabkan stres. Itu kaitan antara konflik dan stres. Tahukah anda apa itu stres? Dan kenapa stres boleh berlaku dalam kehidupan? Maksud stres ialah diri dalam keadaan resah, cemas, tegang dan fikiran yang terganggu. Itu maksud stres dalam diri awak. Ada dua jenis stres, iaitu satu eustress, stres positif ke arah kebaikan, dan satu lagi distress, iaitu stres negatif yang menyebabkan kesihatan mental dan fizikal terganggu. Okey, video seterusnya. Jika tidak dikawal atau diurus dengan baik, ia boleh memberikan kesan buruk kepada kesihatan mental, fizikal dan sosial. Benda-benda ni semua perlu dikawal. Punca dan kesan. Okey, punca dan kesan konflik dan stres. Punca konflik. Salah faham, keinginan tidak dipenuhi, pendapat tidak diterima, persaingan, mementingkan diri, inginkan kesempurnaan dan tidak menghormati hak orang lain. Ini punca-punca konflik. Nanti kalau tak faham, boleh pause video dan fahamkan satu demi satu. Kesan konflik, apa akan berlaku bila ada konflik ialah dendam, hubungan renggang, keganasan, panas baran, bersendirian, prasangka dan keliru apabila kita sedang membuat keputusan. Itu kesan-kesan konflik. Ini stres pula. Punca stres: cepat mengalah, cuba memenuhi kehendak orang lain, kurang keyakinan diri, tidak dihargai, pendapat tidak diterima, terpaksa buat pilihan dan beban tugas. Inilah yang menyebabkan stres. Kena faham betul-betul yang ini. Dan kesan dia bila kita stres ialah prestasi pembelajaran menurun, bergaduh, putus asa dan kecewa, agresif dan marah, malas dan tidak bertenaga, murung serta kesihatan fizikal terganggu. Ini kesan-kesan stres. Info: stres ni boleh menjejaskan kesihatan kulit dan mempercepat proses penuaan. Jadi awak jangan stres sebab nanti kita cepat tua, muka jadi tak tegang. Bagaimana cara menguruskan konflik dan stres dengan betul? Ini cara-cara bagaimana awak nak tangani. Okey, cara menguruskan konflik dan stres: belajar cara mengawal perasaan marah, bersikap terbuka jika pendapat tidak diterima, menguruskan masa dengan baik, mengutamakan perkara yang penting. Seterusnya, beriadah dan bersenam, dapatkan nasihat daripada orang lain, iaitu kaunselor atau doktor, bersikap positif, makan makanan yang seimbang, dan yang paling penting, cara paling efektif dalam menguruskan konflik dan stres ialah beribadah. Selalu semayang, selalu solat sunat, doa pada Allah, minta kita dihindari daripada stres. Refleksi PDPR hari ini, murid tahu makna konflik dan stres,
punca dan kesan konflik dan stres serta cara menangani konflik dan stres. Semua ada dalam video yang telah cikgu paparkan sebentar tadi. PDPR hari ini tamat tentang cara menguruskan konflik dan stres. Jadi, jika awak tidak jelas atau tidak faham dengan video yang cikgu dah paparkan, awak boleh ulang semula, awak boleh pause dan awak boleh faham satu demi satu. Kemudian ada masa yang terluang, yang sempat, tolong buat latihan yang cikgu akan sediakan bersama-sama dengan video ini. Cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat faham tentang PDPR hari ini. Cikgu rasa video cikgu cukup setakat ini. Stay safe, stay at home. Cikgu doakan anak murid cikgu dalam keadaan yang selamat. Moga cikgu jumpa lagi awak dalam video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.